Hello, boleh dengar tak? Mungkin kita boleh go through, lihat ini adalah harap-harap rakan-rakan kita boleh dengar suara saya. Ini adalah Jesse Fox yang mengajar saya. Ini adalah siswa atau mentor saya merupakan World West Push number 1 di dunia sekarang ini. Saya pergi belajar pada tahun 2017 dengan dia. Kemudian daripada sini nanti kita lihat.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita secara langsung sekarang ni, tadi secara teknikal selalunya saya jadi host. Sekarang ni saya jadi guest, jadi mungkin kelemahan saya di mana saya tak dapat nak upload dekat mana audio tu tadi. Okey, apa, saya sedikit nak punya penerangan tentang program yang saya buat di Los Angeles itu untuk pengetahuan semua. Mungkin saya boleh perkenalkan yang saya masa di Amerika saya terlibat belajar. Masih dengar suara saya ke? Dengar tak suara saya? Hello, dengar tak? Saya tak dapat berinteraksi sekarang ni. Okey. Okey, suara boleh dengar. Gambar dapat tak dapat? Saya tak dapat gambar pula dah. Mungkin host boleh cakap dulu sementara tu kalau saya boleh dengar daripada sini. Okey, Datuk. Ya, ya. Saya suara saya boleh dengar. Mungkin ada masalah teknikal sikit kat audio tu, tapi Datuk boleh boleh teruskan lah dengan kalau promosi ke apa. Tapi kami dengar di Facebook. Di Facebook kami dengar jelas lah suara Datuk. Oh, dengar jelas. Okey. Gambar saya tak dapat sekarang ni. You dapat gambar saya tak? Ada, gambar Datuk ada keluar ni. Dekat Facebook. Ada? Okey. Okey, tak apalah. Saya tegangkan sedikit. Saya terus. Boleh teruskan tak? Okey tak? Okey, untuk pengetahuan semua, saya pada 2017 saya ke Amerika belajar dengan World West Push No. 1 iaitu Jetty Fox. Program yang saya hadir itu adalah dipanggil Mega Success. Mega Success ni macam ni, kalau dalam bola sepak yang paling besar sekali World Cup, dalam dunia atlet paling besar sekali Olympic Games, dalam dunia usahawan yang paling besar sekali adalah Mega Success. Jadi Mega Success ni dihadiri oleh 2,500 orang millionaires, billionaires, celebrities daripada 71 countries. Jadi saya pergi belajar itu, alhamdulillah di antara yang bimbing saya di sana termasuk Steve Wozniak. Steve Wozniak ini adalah co-founder Apple. Yang cipta Apple adalah Steve Jobs dan Steve Wozniak. Steve Wozniak masih hidup, Steve Jobs dah mati. Okey, kemudian ada banyak lagi yang saya belajar di sana dengan billionaires dan multimillionaires all over the world. Maknanya dalam pertemuan itu, dalam convention itu, siapa yang buat properties, yang buat trading, yang buat franchise, yang buat insurance, semua jenis perniagaan berkumpul di sana. Jadi apa yang saya nak share adalah daripada pengalaman yang ada tu, saya terpilih pada tahun 2017, saya one of the participants. Kemudian saya belajar lagi personal dengan Jetty Fox di rumah dia. Kemudian daripada performance saya itu, saya telah diundang ke Amerika Syarikat sekali lagi di Los Angeles pada tahun 2018. Jadi pada masa itu saya bercakap on stage macam visual yang saya tunjuk tadi itu. Dan saya selepas saya masa dekat stage dapat sambutan yang hebat, alhamdulillah dengan izin Allah. Habis itu lebih kurang dalam 30 orang pergi ke belakang stage jumpa saya untuk saya conduct seminar di seluruh Eropah. Saya dijadualkan sekarang ni sepatutnya berada di Eropah untuk conduct my own seminar sebab formula pada perniagaan itu saya cipta sendiri. They were impressed, they were teruja dengan program yang saya buat, yang saya bangunkan. Tapi bagaimana kita tahu Eropah sekarang ni COVID-19 paling teruk dekat Eropah. Jadi buat masa ini saya fokus kepada negara kita di Malaysia. Jadi sambil itu saya nak terangkan juga, saya sekarang ni secara mingguan saya dengan bernama radio. Pada setiap hari Selasa 9 pagi saya akan online dalam program Dunia SME. Ya, Dunia SME saya akan jadi host, disiarkan secara langsung melalui FB juga dan juga radio bernama. InsyaAllah kalau Allah izinkan perjalanan saya,
dalam waktu terdekat ini saya akan jadi host yang pertama kendalikan program bisnes untuk SME di bernama Business Channel. Ya, itu sedikit perkembangan saya dan saya itu bukan 100% untuk bantu rakan-rakan usahawan. Cuma mungkin hari ini saya boleh bermula dengan beberapa Q&A daripada kawan-kawan yang nak tanya tentang bisnes dan saya boleh cerita tentang konten atau apa saja soalan yang dikaitkan yang mudah-mudahan saya dapat bantu rakan-rakan semua. Silakan. Okey, Tok. Okey, ada komen di Facebook Perbadanan Usahawan Johor. Dia sebenarnya nak dengar sedikit perkongsian lah daripada Datuk macam mana usahawan-usahawan terutamanya di Johor bangkit daripada pasca COVID. Mungkin Datuk boleh sharekan tips bagaimana usahawan-usahawan di Johor sebenarnya nak bangkit dalam menghadapi pandemik COVID-19 ni. Mungkin Datuk boleh sharekan sedikit berkenaan itu, Dok. Ya. Okey, terima kasih dengan soalan itu. Okey, untuk pengetahuan semua, saya tahu ada ramai yang terkesan oleh kerana COVID-19. Ya. Ramai yang hilang mata pencarian, yang bisnes jatuh lebih daripada 75%, ada yang terpaksa stop langsung. Okey, tapi dalam masa yang sama kita kena melihat secara positif. Dalam masa yang sama, ketika bisnes kita stop, ada orang lain buat keuntungan berlipat ganda lebih tinggi daripada sebelum kerana COVID-19 ini. Jadi salah satu ilmu dalam usahawan yang kita kena belajar atau pelajari adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menukar masalah jadi peluang. Di sebalik masalah yang besar, ada peluang yang besar. Sebab tu kejayaan saya memang tak risau atau tak takut tentang challenge sebab saya tahu di belakang cabaran yang besar tu ada peluang yang besar. Jadi cuma oleh kerana kita tidak terdedah dengan situasi yang begini menyebabkan ramai rakan-rakan kita yang dia tak tahu nak mulakan macam mana lagi sebab katalah dah belasan tahun atau puluhan tahun buat bisnes yang sama, tiba-tiba dah tak boleh nak gerak. Tapi yang saya lihat secara rata-rata kenapa kita tak dapat nak gerakkan bisnes kita, ketika COVID ni kalaulah kita duduk dalam income platform yang betul, COVID-19 tidak memberi kesan kepada perniagaan kita kerana kita duduk dalam income platform yang betul. Mungkin hari ini saya boleh kongsi sedikit tentang apa itu income platform. Konten yang saya ajar dalam kursus untuk bangunkan usahawan ni, pertama sekali saya akan minta usahawan belajar dengan saya 9 ilmu asas usahawan. 9 ilmu asas ini macam ni, kalau asas dia salah, result akan salah. Maksud saya nak pergi kepada satu topik ini, saya share secara percuma, secara terbuka. Nak tanya pun boleh tanya lebih lanjut lagi. Saya nak terangkan tentang pertemuan saya dengan ramai yang student yang belajar dengan saya dari tahun 2006 sampai sekarang ini. Walaupun saya duduk kat China, sekali saya balik, saya juga buat personal coaching lagi. So untuk pengetahuan semua, saya sendiri pada awalnya, saya tak tahu bahawa dalam perniagaan dia ada income platform. Maknanya ada jenis-jenis income. Bagi saya berniaga, dulu saya berniaga redah aja. Maknanya kalau income lah. Rupanya kalau kita duduk dalam income platform yang salah, result yang kita akan dapat salah. Jadi yang pertama saya nak kongsi dengan rakan-rakan di Johor khususnya tentang apa itu first income, second income dengan third income. First income bermaksud, first income ini kita buat kerja sekali dapat income sekali. Ya, kita trading time for dollars money trap. Contoh apa, kalau katalah kita jual satu tudung, satu untung. Dua tudung, dua untung. Kita jual satu, dapat satu. Itu dipanggil first income. Okay? So, first income ni sama juga orang kerja makan gaji. Ada kerja adalah gaji. Tak ada kerja, tak ada gaji. Kalau kita berniaga, ada tempahan, ada pendapatan. Ada tempahan, tak ada pendapatan. Ya, jual satu, dapat satu. Jual dua, dapat dua. Why the rich getting richer? Kenapa orang kaya bertambah kaya? Orang kaya dia tak kerja. Dia create the system. They create the system and that system work for you. You do the job once, you get income again and again and again. Buat kerja sekali, dapat income banyak kali. Pada awalnya bila saya belajar dengan sifu saya tentang apa dia second income, dia tanya saya. Dia kata, do you know about second income? Saya kata, saya tahu. Dia suruh saya describe. Saya kata, siang saya kerja office, malam saya main music night club. Itu bukan second income. That is your second job, dia cakap. Okay, second income ni macam ni. Buat kerja sekali dapat income banyak kali. Mungkin ada rakan-rakan kita yang tak pernah dengar
topik ini ataupun perkara ini menyangka ini jangan-jangan ni MLM. Okay. Jangan-jangan ni skim piramid atau jangan-jangan ni skim cepat kaya. Sebenarnya semua bisnes boleh di-upgrade daripada first income kepada second income. Jadi sekarang saya nak bagi contoh second income. Oleh kerana saya yakin ramai yang sedang bersama-sama kita secara live ini kenal saya, background saya ni sebagai penyanyi, pelakon, pengacara. So saya nak bagi contoh bagaimana second income berlaku. Contoh katalah saya penyanyi sekarang ni, saya nak tunjuk buat kerja sekali dapat income banyak kali. Hari ni katalah rakan-rakan kita di Johor bagi saya satu tempat, saya convert tempat tu jadi studio sebab saya penyanyi. Saya record 10 lagu malam ni, esok saya burn dalam bentuk CD. Okey? Kemudian saya jual CD saya. Saya dapat duit setiap kali orang beli CD. Bukan setiap kali saya menyanyi. Saya menyanyi cuma sekali, tapi dapat income banyak kali. Berapa banyak? Berapa banyak orang beli CD, berapa banyak saya dapat. Okey, contoh yang kedua. Saya tulis buku, Kementerian Pendidikan ambil buku saya. Okey, bila kementerian ambil buku saya, dia ulang cetak, order dan order dan order. Saya dapat duit setiap kali orang beli buku. Bukan setiap kali saya tulis buku. Saya tulis cuma sekali, tapi dapat income banyak kali. Okey, ini maksud dia second income. Sebenarnya semua produk, okey, sama ada physical ataupun services, perkhidmatan, semuanya boleh di-upgrade daripada first income kepada second income. Satu lagi saya nak sebut tentang third income. Apa dia third income? Third income ni dalam bahasa yang kita belajar, dipanggil the repeat residual income flow. Buat kerja sekali, dapat income berterusan ataupun dapat income seumur hidup. Jadi mula-mula saya dengar, buat kerja sekali dapat income seumur hidup, jam otak saya. Saya tak boleh nak hadam adanya bisnes di mana buat kerja sekali dapat income berterusan ataupun seumur hidup. Tapi oleh kerana saya dah buat perkara ni 13 tahun, dengan ilmu ni yang ada lah, saya gunakan semua atau method yang saya cipta ini, saya bawa ke negara China, boleh penetrate China market. Okay, as a result, kita pun tahu apa kejayaan Sheila dengan saya di sana. Okay, saya balik kepada third income. Apa dia third income? Sebagai contoh macam ni. Tahu tak Lebuh Raya Plus yang dibina pada tahun 1982-94 siap daripada JB, dari Johor Bahru sampai Bukit Kayu Hitam. Lepas Lebuh Raya ni siap, dia letakkan tol. Kita lalu pagi, kena bayar, petang, kena bayar, malam pun kena bayar. Rasa-rasanya Lebuh Raya ni boleh bertahan berapa lama lagi? Mungkin 50 tahun, mungkin 100 tahun, kalau berlubang sampailah. Umur kita sampai tak 100 tahun? InsyaAllah tak sampai. Ini ditakrifkan sebagai buat kerja sekali dapat income berterusan ataupun seumur hidup. Jadi kalau saya terangkan macam ni kepada rakan-rakan yang live dengan saya, mungkin ramai yang faham. Tapi bila saya pergi kepada peringkat yang lebih rendah, yang startup, yang baru nak start business ataupun pendedahan dia tak besar, saya tak explain macam ni, apa dia first income, second income dan third income. Saya bagi analogi yang kedua yang saya yakin semua orang akan faham. Saya nak ajar hari ini menggunakan bahasa yang mudah, yang kita orang-orang biasa pun boleh faham. Okey, saya kaitkan first income, second income dengan third income ni dengan membuat analogi bawa kereta dan berniaga. Katakanlah kita berniaga. Kita ada produk, Acong ada produk. Okey? Kita ada staff, dia ada staff. Kita ada logistik, dia ada logistik. Kita ada produk, dia ada produk. Bila berniaga, dia meletup perniagaan dia, kita punya perniagaan rugi ataupun tak berjaya. Kita berniaga 20 tahun masih macam tu, dia 2 tahun dah meletup. Okey, saya pergi pada bawa kereta. Kita ada kereta, Acong ada kereta. Kita ada 4 tayar, dia pun ada 4 tayar. Kita ada steering, dia ada steering. Kita ada pedal minyak, dia pun ada pedal minyak. So bila setiap kali race, kita kalah dengan dia. Kepada yang mana muhasabah diri, dia cari. Kenapa sebab? Apa sebab dia kalah dengan Acong? Mungkin dia kata, oh sebab saya tak ada skill. Jadi dia pergi ke Sepang, belajar dengan Schumacher ataupun dengan Alonso, belajar Formula 1 tu. Potong tan corner macam mana, pit stop macam mana. Dah mahir bawa kereta, dia ajak Acong race. Acong, mari kita race. Bila race, kita masih kalah. Tahu tak kenapa kita kalah? Kita tak discover satu perkara. Apa dia? Sungguh pun kereta kelihatan sama, kita tak sedar rupanya kereta yang kita pandu, cc dia 1.3. Acong bawa 3.5. Boleh faham tak?
Kita berani macam mana pun, skillful macam mana pun, tekanlah minyak sampai ke tembok pun, kereta tak boleh pergi sebab CC dia 1.3. Begitu juga first income, second income, third income. Kita sangka kita rajin, kita sungguh-sungguh, kita boleh berjaya dah. Okey? Kita buat sungguh-sungguh tapi tak berjaya juga kerana kita duduk dalam first income, iaitu your trading time for dollars money trap. Kaitan dengan COVID-19 tadi, kenapa saya kata kalau kita duduk dalam second income, okey, pendapatan kita tidak terjejas. Kenapa? Second income bermaksud you work on your business. First income bermaksud you work in your business. Why the rich getting richer? Kenapa orang kaya bertambah kaya? Sebab they create the system and that system work for you. With your present or not, the system dia jadi money machine untuk kita. So ini yang saya nak ajar usahawan semua, bagaimana nak upgrade perniagaan yang sedang dijalankan supaya boleh di-upgrade kepada second income. Bagaimana you nak expand business kalau you work in your business? Maknanya kalau work in your business, kita lah buka pejabat ataupun kita lah buka tempat berniaga, kita lah susun barang, kita lah jual, kita lah tutup kedai. Maknanya kita ada masa 24 jam, lepas tu katalah 8 jam atau 10 jam untuk berniaga, kita gunakan kapasiti kita saja untuk kembangkan perniagaan. Perniagaan kita tak boleh berkembang sebab dia bersifat statik. Jadi kita kena faham second income dengan third income. Saya harap penjelasan ini boleh bagi sedikit gambaran. Kalau nak tanya, boleh tanya dulu. Saya ada banyak lagi topik yang boleh dikongsikan. Silakan. Okey tu, terima kasih Dato' pasal perkongsian tadi. Sebenarnya tu kita malam ni kita lebih nak mendengar perkongsian daripada Dato' lah. Okey. Daripada Dato'. Sebab kalau saya tengok dekat komen-komen Facebook Perbadanan Usahawan Johor, diorang sebenarnya banyak nak tahu perkongsian daripada Dato', nak tahu macam mana Dato' terlibat dalam apa yang Dato' buat sekarang ni kan. Selain Dato' boleh macam malam ni lebih kepada sesi perkongsian lah Dato'. Nak beri tips lah orang kata kepada usahawan Johor lah. Okey. Sama Dato' Andy Dalla ni malam ni. Boleh Dato' kongsikan. Kita sharing yang malam ni tu. Santai-santai. Santai je, okey. So maknanya, okey. Saya pergi kepada soalan. Saya jawab pada soalan. Okey. Bagaimana saya boleh terlibat? Okey. Pertama sekali adalah saya mula popular tahun 82 dalam bidang seni. Sebagai pelakon, penyanyi, pengacara dan sebagainya. Alhamdulillah dengan izin Allah daripada tahun 82 sehingga tahun 2000 tu saya dapatlah simpan duit dalam RM400,000 daripada hasil bidang seni. RM400,000 ni tak banyak pada orang lain, tetapi untuk dunia artis nak dapat RM400,000 ni bukan senang. Jadi Alhamdulillah dengan izin Allah saya dapat RM400,000. Saya ada duit tu, Allah uji saya pada tahun 2000. Macam ni senang je, kalau Allah nak bagi kita sesuatu yang besar, Allah akan uji kita sesuatu yang besar. Hari ni saya tak malu nak cerita, ini realiti yang berlaku yang saya tempuhi. Kenapa saya boleh pergi kepada bidang keusahawanan? Jadi tahun 2000 tu lepas saya kena tipu RM400,000. Sebab apa, kawan saya kata macam ni, Andy, kalau kau join dengan aku, meletup bisnes ni kau tak payah kerja semua hidup. Wah, saya teruja. Bila orang kata tak payah kerja semua hidup tu, saya nak lah sebab saya dah penat jadi penat, dah boring jadi boring. Jadi bila saya berniaga dengan dia, okey, dalam masa 10 bulan, habis RM400,000 tu kena tipu. Kumpul duit 18 tahun, duit habis dalam masa 10 bulan. Jadi boleh faham tak perasaan masa tu. Okey, jadi pada masa tu saya tak boleh bayar supplier, tak boleh bayar hutang bank, ada beberapa bank. Jadi akibat daripada tu hutang bank kita akan meningkat dan accumulate. Dari tahun 2000 hingga 2005 hutang saya meningkat kepada 1.3 million. Sebenarnya hutang sebenar ada berjuta-juta lagi sebab saya ambil juga duit alung nak hidup, nak survive. Dalam tempoh 5 tahun tu apa yang berlaku pada saya adalah rumah saya kena sita, kereta saya kena tarik. Jadi saya anak beranak kena halau 7 kali. 3 bulan tak bayar sewa rumah kena halau. 3 bulan tak bayar sewa rumah kena halau. Okey, masa tu Sheila umur 10 tahun, adik dia Syafiq 8 tahun, Syahil 5 tahun, Syada masa tu 2 tahun setengah. Setiap kali kami kena halau, anak yang paling happy adalah anak yang kecil sekali. Okey, yang Syada 2 tahun setengah, lebih kurang 3 tahun lah. Kita pindah rumah baru lagi. Dia seronok. Dia tak tahu apa sengsara ayah dia tempuh pada masa tu. Jadi pada masa tu, dalam tempoh 5 tahun, okey, dalam tempoh 5 tahun,
saya baru faham rupanya bila kita susah, baru kita tahu kawan kita tak ramai. Jadi pada masa tu, adik-beradik lari, kawan lari, semua larilah, tak ada siapa dengan saya lah. Jadi dalam tempoh 5 tahun tu, kita di boycott dan macam ni, kawan yang rapat pun nampak pun dia elak daripada pandang kita. Jadi pada masa tu, kenapa dia orang takut kita pinjam duit dan sebagainya. Jadi 5 tahun tu pencarian saya minta, ya Allah Tuanku, bagilah rezeki. Yang tension saya pada masa tu adalah arwah ibu saya. Dia kata macam ni, hebat bagaimanapun kamu dekat dunia ni, kalau hutang tak lepas kat dunia ni, dan akhirat pun tak lepas. Jadi saya pressure masa tu adalah nak bayar hutang. Saya memang takut sangat. I have no intention to become millionaire. Saya tak ada cita-cita untuk jadi millionaire. Tak ada. Tetapi oleh kerana hutang saya berjuta, tak ada pilihan. Hanya dengan jadi millionaire, baru saya boleh bayar hutang-hutang saya. Ini bermula macam mana saya boleh tercebur diri dalam bidang keusahawanan. Jadi dalam tempoh pencarian saya 5 tahun itu, saya minta, ya Allah Tuanku, bagilah jalan supaya saya dapat rezeki untuk saya selesaikan hutang-hutang saya. Apabila dunia seakan menekankan, hanya Allah tempat mengadu. Jadi pada masa itu, kita lebih dekatlah dengan dia. Dan saya, ada satu perkara yang aneh berlaku pada saya, iaitu satu conversation saya dengan seorang hamba Allah ni, yang sampai hari ni saya tak ingat dia siapa dan di mana, tapi saya ingat perkataan-perkataan saya berinteraksi dengan dia. Dia kata macam ni, Andy, aku tengok engkau ni, muka kau ni macam tanah runtuh. Maknanya dia nampak saya susah sangat pada masa tu. Dia kata, kau tahu tak ayat 1000 dinar? Dia kata, saya tahu. Bukanlah saya hafal. Orang selalu berjual, nak beli tak 4 kun? Nak beli tak ayat 1000 dinar? Okay? Jadi saya pun kata saya tahu. Dia kata macam ni, kau tengok-tengoklah sikit. Dia kata. Jadi bila saya baca ayat tu, cari terjemahan dia, rupanya dalam ayat 1000 dinar tu, dia ada satu terjemahan dipanggil mahroja. Kalau salah, betulkan saya. Kefahaman saya masa itu, mahroja ni adalah kita mendapat jalan keluar daripada kesempitan, daripada kesusahan melalui punca yang tidak disangka-sangka. Okey? Mendapat jalan keluar daripada kesempitan dan kesusahan melalui punca yang tidak disangka-sangka. Itu terjemahan mahroja yang diajar pada saya. Jadi Alhamdulillah dengan izin Allah, saya dalam masa lebih kurang seminggu lepas tu, saya hadir dalam satu seminar. Dalam seminar tu, saya anti seminar. Saya tak suka dengar talk, saya tak suka pergi seminar. Zaman saya dulu, banyak skim cepat kaya. Ada Pak Mantelo, Labu Pram, AB Fund, Swiss Cash, macam-macam yang menipu-nipu tu banyak. Jadi bila orang ajak dengar ceramah, saya memang tak pergi. Ada mana-mana seminar pun memang saya tak pergi. Sebab tu hari ni kalau orang tak datang pun saya tak kecil hati. Saya pun memang macam tu perangai dia. Okay? Tetapi percaya tak, kalau Allah nak terbalikkan hati kita ni sekejap je. Saya berada dalam majlis yang saya tak suka. Siapa yang gerakkan saya? Allah gerakkan saya untuk berada dalam majlis itu. Jadi saya duduklah dalam seminar yang hadir tu ramai, betul-betul ramai. Jadi bila saya tengok dalam seminar tu, dia bercakap dalam 2 jam 45 minit. 2 jam setengah, guru tu bercakap dekat depan, saya tak faham. Maknanya otak saya tak nampak apa-apa. Saya duduk je lah dalam tu. Dan pada masa tu saya sedang diambil tindakan proses untuk dibankrupsikan saya. Sebab hutang ada banyak kan. Jadi saya duduk dalam tu. 15 minit terakhir, baru hijab terbuka. Baru saya nampak why the rich getting richer. Kenapa orang kaya bertambah kaya? Kenapa orang miskin bertambah miskin? Okay? Jadi saya tertarik dengar cikgu tu cerita dekat depan. And then dia bercerita tentang bagaimana dia buat RM1 juta dalam masa 9 bulan. Saya orang kampung, kalau orang sebut cerita, kalau cerita dia kata sebulan boleh dapat 10,000, otak saya boleh proses lagi. Kalau dia cerita 9 bulan dapat 1 juta, otak saya tak boleh proses. Saya tak percaya. Jadi kawan saya, dia siku saya. Allahu Akbar. Kawan saya pun dah arwah. Tahu tak Harun Salim Baci? Arwah Harun Salim Baci, dia duduk sebelah saya. Dia siku saya. Di, kau percaya ke? 9 bulan dapat 1 juta. Saya kata dengan dia, aku tak percaya. Jom balik. Saya kata jangan balik. Arwah mak saya kata dah masuk majlis, dengar sampai habis. Kalau tidak, jangan datang. Dia masam je, dia tak balik. Tahu tak kenapa dia tak balik? Dia datang dengan saya. Maknanya kena tunggu jugalah. Okey. Jadi hujung sesi tu, saya jumpa dengan cikgu tu dekat depan. Saya kata, cikgu tolong saya ada hutang berjuta-juta. Cikgu, saya nak belajar dengan cikgu. Nama saya Amir Hamzah. Saya salam dengan dia. Dia kata, siapa nama? Amir Hamzah. Syekh, saya kenal awak Syekh.
you much better than me, tak perlu belajar. Saya kata, saya kena belajar sebab saya ada hutang banyak. Saya kata, you nak belajar buat apa? You orang popular, you pergi satu Malaysia, semua orang kenal you. Nak belajar buat apa? Ini masa dia bercakap ni hujung tahun 2005. Saya kata, saya kena belajar cikgu, saya ada banyak hutang. You orang popular. Okey, saya pun masa tu oleh kerana dia bercakap suara tinggi, saya pun jawab tinggi juga lah. You orang popular. You nak belajar buat apa? Saya kata, cikgu, popular je duit tak ada buat apa. Dan dia gelak. You are right, dia kata. Okey, macam ni. Kalau you nak belajar, dia kata macam ni. Ambil nombor ni, lagi 2 hari kita jumpa. Jadi, bila lagi 2 hari kita jumpa, dia sebut saja, saya balik tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tak boleh tidur malam sebab saya faham tentang makna mahroja. Bagi saya, Allah hantar multimillionaire ni nak tolong saya untuk dapatkan duit untuk saya boleh selesai hutang-hutang saya. 2 hari 2 malam tak boleh tidur. Bila saya pergi jumpa dia lepas tu, dia kata macam ni. 2 hari lepas tu saya jumpa, dia kata macam ni. Sorry bro, dia panggil saya bro pula. Sorry bro, aku lambat sikit. Macam ni. Kalau aku ajar kau pun bukan ada faedah. Saya rasa macam kena tikam. Kita tunggu 2 hari 2 malam orang nak ajar kita, tiba-tiba dia kata kalau aku ajar kau pun bukannya ada faedah. Sebab engkau ni bagus bidang lain, aku bagus bidang lain. Jadi dia bagi saya satu buku. Dia kata kau baca buku ni, lepas tu baru aku ajar. Saya tengok buku tu tulis dalam bahasa orang putih. Nama buku tu Copycat 101 Marketing. Author dia Burhedges. Tu saya kata, cikgu ni buku orang putih. Kenapa buku orang putih? Saya kalau buku orang putih, saya baca laju. Oh, very good. Dia kata, speed reading. Macam ni cikgu. Saya terus terang, saya ni FRP je, SPM tak pas, bahasa Inggeris tak faham. So dia kata apa? Don't make your problem be my problem. Dia kata, aku bukan suruh kau faham, aku suruh kau baca. Rampas buku tu dia balik. Dalam hati saya, very rude. Dalam hati saya lah, orang kaya memang belagak macam ni ke? Jadi, tapi sebelum dia masuk kereta tu, saya fikir macam ni. Apa untungnya saya tak percaya? Dia dah multimillionaire. Dia dah jutawan. Saya yang tak ketahuan. Apa ruginya saya potong ego, ikut je nasihat dia. Jadi saya terpaksa ikutlah pasal apa. Saya memang tension juga. Umur 46 tahun orang bagi buku suruh baca. Saya last baca buku masa form 5. Tapi I teach my mind to be exit sebab dia dah multimillionaire. Saya pergi kedai buku, saya beli dictionary. Okay, kamus dua bahasa, English, Malay English. I have to translate that book 9 jam. 8:30 malam sampai 5:30 pagi. Jadi, bila nak cari makna dalam buku tu, saya ambil masa 9 jam. First time baca buku 9 jam. Okay? So, subuh tu air mata saya turun macam hujan. Saya terus percaya yang saya akan jadi millionaire. Saya percaya ini rahmat daripada Allah. Ada satu statement daripada J. Paul Getty dalam buku tu. J. Paul Getty ni adalah billionaire minyak. Dia kata, if you want to get rich, just find someone who making lots of money and do what's doing. Kalau kau nak jadi kaya, kau cari je orang kaya, kau tanya je orang kaya tu buat apa. Kalau kau sanggup tiru apa yang orang kaya buat, kau akan dapat apa yang orang kaya dapat. Tiru je. Jadi saya dalam hati, kena tiru je. Okeylah. Saya pun tirulah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dalam masa 13 bulan. Saya mulakan, perniagaan yang saya buat tu adalah e-commerce. Okay? E-commerce networking. Awal 2006, awal 2007, dalam masa 13 bulan, dengan izin Allah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya dapat RM1 juta. Saya tak dapat nak bayangkan, nak ceritakan macam mana. First time, pegang duit cash RM1 juta. Bukannya group sales, my personal accumulated income, pendapatan terkumpul peribadi saya, dapat RM1 juta. Jadi saya balik ke kampung saya jumpa kawan-kawan sekolah, saya bagi tahu saya dah berjaya sekarang, saya nak tolong kawan-kawan sekolah. Kawan-kawan kata sudah-sudahlah ni menipu orang kampung, dia kata. Okay, aku tak percaya engkau jadi jutawan. Engkau dulu sekolah bodoh, dia kata. Saya kata macam inilah. Kau tak percaya, aku tak kecil hati pun. Tahu tak kenapa? Sebab aku yang dah dapat pun tak percaya sama engkau. Jadi apa yang saya buat pada masa itu, tak apalah dia tak percaya, tak apa. Yang saya buat pada masa itu, saya upgrade diri saya. Pada setiap hari saya belajar buku bahasa Inggeris, macam-macam buku saya belajar, saya terjemahkan dalam bentuk tindakan. Sekurang-kurangnya saya dapat satu ilmu pada tahun pertama, iaitu business is about a game of numbers. If you win the numbers, you win the game. Okay? Dia speak tentang volume. Jadi dengan izin Allah, tahun kedua saya buat 1.6 million. Kemudian tahun ketiga, iaitu tahun 2009,
saya dah dapat banyak dah. Pada masa tu dengan izin Allah, alhamdulillah saya dapat bayar semua hutang-hutang saya, dan dari tahun 2009 saya tak ada hutang sampai hari ni. Maksudnya saya bukan orang kaya. Saya nak kongsi ni, bukan saya kaya. Cuma dari tahun 2009 rumah, kereta, apartmen, semua dah habis bayar dah. Saya bukan orang kaya, cuma saya tak ada hutang. Inilah yang saya nak share dengan kawan-kawan semua. Jadi apa berlaku pada saya tahun 2010, company ni dinobatkan sebagai syarikat e-commerce nombor 1 di Asia Pasifik. Lepas dinobatkan sebagai syarikat nombor 1, Tokyo dengan Tokyo bergaduh, 2011 dia mula stop perniagaan. Jadi apa yang saya buat adalah saya ambil balik formula-formula, sebab dalam syarikat e-commerce tu saya adalah trainer. Okey, saya speaker kepada syarikat dan juga sebagai trainer. Saya kumpulkan balik formula yang kami melahirkan ramai jutawan pada masa tu dalam tempoh 4 tahun, 5 tahun. Jadi saya bukukan formula tu, bagaimana saya buat 1 juta yang pertama, 2 juta, 3 juta dan seterusnya. Dan saya bawa buku tu, saya pergi jumpa Datuk Seri Panglima Musa Aman di Sabah tahun 2012. Jadi bila saya present dekat dia, saya nak bantu usahawan di Sabah iaitu SME ataupun IKS di sana untuk bantu supaya pendapatan isi rumah tu lebih daripada 4,000. Dia nak 4,000, saya tunjuk macam mana buat 8,000 sebulan untuk pendapatan isi rumah supaya masyarakat di sana keluar daripada kemiskinan tegak. Alhamdulillah, proposal saya punya method itu diterima pakai. Saya dilantik untuk kerjasama dengan Kumpulan Yayasan Sabah. Jadi sempat buat 4 program, Lahad Datu diserang. Lepas Lahad Datu diserang, saya tanya, bila boleh sambung? Jadi pihak Sabah kata belum tahu lagi, keadaan krusial. Saya pun balik KL, saya cakap dengan Sheila, pack barang, kita akan pergi China. Kenapa China, Abah? Sebab Abah orang berniaga. Kita berniaga tentang volume. Penduduk dunia ada 7 bilion, di China saja ada 1.4 bilion. Dan Abah punya training ni sesuai untuk semua jenis bisnes. Bisnes cuma ada 2 jenis, iaitu physical product dan juga services. Sheila menyanyi, maknanya services. Jadi saya gunakan method yang saya ada, saya bawa Sheila, gunakan method tu, we penetrate China market. As a result, Sheila adalah penyanyi nombor 1 China, penyanyi nombor 1 Hong Kong, penyanyi nombor 1 Taiwan, and used to be penyanyi nombor 1 dunia muzik China world. Dia pernah. Ya? Dan Alhamdulillah dengan pengalaman duduk 6 tahun setengah di China dan Hong Kong, saya adalah Mechem ahli dia panggil Dewan Perniagaan Malaysia China. Okey, saya berpusat di Hong Kong. Jadi I'm the only Malay lah dalam chambers tu. Alhamdulillah dapat saya sharekan pengalaman-pengalaman saya dengan rakan-rakan yang lain. Jadi sebelum saya balik pada 2018 balik ke Malaysia, sebab Sheila nak kahwin 2018, saya buat decision pergi ke Amerika untuk belajar supaya saya boleh tabur bakti atau kongsi pengalaman saya untuk dalam dunia perniagaan ini dengan berguru dengan World Wealth Coach number 1. Nama dia Jesse Fox. Nanti you boleh browse through dekat internet untuk lihat siapa dia. Okay, why saya pergi sana? Sebab saya tak ada education background. Kalau saya nak offer saya punya servis kepada masyarakat, orang tahu saya sebagai penyanyi, bukan sebagai business coach. Kemudian kalau saya hantar resume pun, apa dia, education background, apa dia, SRP, dah lama lah. Resume itu pun kena simpan. Jadi saya pun tak dipanggil untuk buat teaching pun. Jadi saya pergi belajar untuk dapat recognition antarabangsa. Alhamdulillah, saya recognize di peringkat antarabangsa. Saya sekarang ni, lepas Sheila dah kahwin, Sheila jalankan perniagaan dia sendiri, saya dah pass kepada dia. Saya fokus kepada untuk membantu usahawan-usahawan kita. Itu sedikit penjelasan daripada saya supaya mengenali diri saya. Dan saya buka balik soalan kepada rakan-rakan yang bertanya. Silakan. Terima kasih Datuk atas perkongsian tadi tu. Kami baru tahu lah sebenarnya Sheila ke China tu bersama Datuk tu dalam tempoh berapa tahun Datuk ke China tadi? 2 tahun 6 tahun setengah di China. So, 6 tahun setengah. Kita pun tahu Sheila pun dah banyak mencipta nama di peringkat antarabangsa. Alhamdulillah, ya. Ya, cuma tu terima kasih atas perkongsian tadi sebab bila Datuk bercerita tadi sebenarnya cerita Datuk ni sebenarnya nilai dia mahal. Sebab Datuk telah melalui pengalaman ni, jadi usahawan boleh jadikan perkongsian Datuk ni sebagai inspirasi kepada orang untuk bangkit terutamanya dalam pasca COVID 2019. Okey Datuk, sebelumnya Datuk,
Saya terus ke ni yang pasal terus ni lah. Berkenaan saya dapat maklum Datuk sebenarnya aktif menjalankan satu klinik. Satu klinik nama dia Klinik Ayuh Bangkit Pasca Covid. Ya. Klinik Ayuh Bangkit Pasca Covid ni sebenarnya fokus dia nak menawarkan bimbingan kepada individu dan usahawan yang terkesan teruk kepada PKP lah, masa PKP. Ya, betul. Jadi mungkin Datuk boleh cerita sikit berkenaan dengan Klinik Ayuh Bangkit, macam mana usahawan di Johor ni kalau nak sertai, macam mana dia nak hubungi Datuk. Mungkin Datuk boleh promokan, boleh kongsikan sedikit pasal Klinik Ayuh Bangkit ni dan cara macam mana nak sertai. Boleh Datuk Okey. So, terima kasih atas perhatian tersebut. Saya ni membahas untuk rakan-rakan, untuk membantu rakan-rakan yang benar-benar ingin berjaya. Yang buntu, yang tak tahu jalan keluar daripada kemelut ataupun akibat terkesan daripada COVID-19 tersebut. Jadi kalau bagaimana untuk jalankan program ini, saya ada perwakilan saya, Ghazali, saya panggil Ghazali lah. Ya, perwakilan saya yang uruskan pertemuan kita ini. Jadi maknanya boleh kontak melalui dia dan saya tidak ada masalah untuk bersama-sama dengan pihak tuan untuk sama-sama menganjurkannya di Johor. Kita buat secara bersama-sama supaya ramai rakan boleh turut serta. Maknanya bila kita anjurkan tuan sediakan tempat, sediakan kemudahan apa semua, saya datang, saya buat perkongsian. Jadi perkongsian yang itu mungkin saya boleh cadangkan di sini untuk beri penerangan dalam tempoh yang singkat ni mungkin tak sempat sepenuhnya. Tapi soalan sedikit-sedikit tu dapat saya jawab. Saya nak menawarkan khidmat saya untuk kita buat half day seminar. Okey, half day seminar. Dalam seminar itu macam mana untuk bangkit daripada COVID-19 ni. Bagaimana kita menerokai menghadapi cabaran the new normal yang kita sebut sekarang ni. Supaya rakan-rakan kita yang terkesan itu dapat jalan keluar. Sekurang-kurangnya ada idea bagaimana untuk bangun balik bisnes. Yang paling penting adalah put back on track. Letakkan balik perniagaan itu dalam track yang sebenar. Jangan risau tentang tentang akibat yang kita tempuh sekarang ni. Sebenarnya dalam tempoh yang ini, kita sebenarnya adalah tempoh yang Allah uji kita nak bagi rahmat yang besar. Saya selalu believe kalau Allah nak bagi kita sesuatu yang besar, dia uji kita sesuatu yang besar. Yang penting kita redha tak bila kita disuruh duduk rumah selama lebih kurang 3 bulan lebih atau 4 bulan. Kita redha tak kita kehilangan banyak income yang sebelum ini. Saya yang menyebabkan saya berjaya di antara benda yang beri keyakinan kepada saya adalah saya rugi, saya ada hutang, saya bukannya start dengan zero, saya start dengan minus. Okey? Jadi maknanya yang menyebabkan saya boleh bangkit tu balik adalah sebab saya redha. Walaupun duit saya banyak habis, saya rasa banyak sangat pada masa tu habis, tapi pada masa tu Allah gerakkan dekat fikiran saya, bagi tahu pada minda saya bahawa yang Allah ambil daripada saya tu adalah cuma sedikit berbanding dengan rahmat yang Allah bagi pada saya. Bila saya jatuh dalam perniagaan, hilang duit, hilang rumah, hilang kenderaan, hilang semuanya. Yang hilang itu adalah rezeki ataupun duit yang terhasil daripada bakat yang Allah bagi pada saya. Kesihatan yang Allah bagi pada saya. Allah cuma ambil duit-duit saya. Allah ambil harta-harta saya. Mungkin harta atau duit yang saya dapat itu banyak syubhah dalam dia. Mungkin tak berapa bersih. Mungkin Allah nak gantikan dengan yang lebih baik. Jadi saya redha. Yang menyebabkan saya rasa lebih bersemangat ialah saya redha. Saya yakin Allah nak bagi yang terbaik untuk saya. Jadi kenapa saya bersyukur pada masa itu? Allah cuma ambil balik rezeki yang dia bagi pada saya sebelum ni. Allah tak ambil nyawa saya. Allah tak ambil kesihatan saya. Allah tak ambil bakat saya. Dulu saya buat duit dengan bakat, dengan kesihatan. Okey, Allah tak ambil yang itu. Itu senjata paling besar. Sebenarnya kita semua tak perlukan motivasi. Kalau kita bangun tidur, mula dengan bersyukur, dia akan jadi stimulate. Motivasi terjadi dengan sendiri. Oh, Allah pinjamkan lagi usia aku. Allah panjangkan lagi umur aku. Jadi kita gunakan baki sementara
Allah pinjamkan baki umur kita, baki kesihatan kita tu untuk perbaiki diri kita. Jadi saya nak minta lah kepada rakan-rakan yang terkesan, yang sedih, yang kecewa, kehilangan banyak harta, benda atau keuangan, hadapi kesusahan dalam 3 bulan, 4 bulan ini. Bandingkan kesenangan berapa banyak tahun Allah bagi kesenangan. Baru uji kita 3 bulan, 4 bulan ni sikit sangat berbanding rahmat yang pernah kita dapat. Jadi saya nak minta sangat dalam kita punya program, insyaAllah kalau kita dapat anjurkan bersama tuan, okay, dekat sana, kita nak kongsi bahawa Allah datangkan rahmat kepada kita. Apa yang berlaku dalam COVID ni ibarat kita buka buku, kita baca buku, kisah sedih. Pada muka surat ni kisah sedih. Kita tempuh MCO ni, PKP ni, kisah sedih je. Macam mana nak atasi kisah sedih ni? Macam ni, buka muka surat baru. Jangan layan sedih tu. Dia macam ni, Allah nak cuci harta kita. Allah nak bersihkan rezeki kita. Nak gantikan dengan yang lebih baik. First kali redha, syukur Allah masih pinjamkan usia, pinjamkan kesihatan. InsyaAllah saya nak pengisian dalam COVID-19 nanti lebih kepada bukan tentang tukar mindset tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya nak tukar, saya nak tunjuk jalan. Tukar your daily business routine. Okay, if you stay the same, you'll be the same. You do the same, you'll get the same. Mana mungkin kita buat benda yang sama nak dapat result yang berbeza. Bila saya tukar your daily business routine, result kepada perniagaan you akan berubah. InsyaAllah. Okey, betul tu Datuk. Pasal proposal. InsyaAllah Datuk. Berkenaan dengan kerjasama program malam ni pun sebenarnya kita pertama kali kita bekerjasama Datuk betul. Menerusi inilah bantuan daripada Encik Ghazali. Dia perwakilan untuk Johor lah. Maksudnya insyaAllah dalam saya tengok pun viewers pun ramai di Facebook. Mungkin insyaAllah sebab kita ni pun dalam tempoh PKPP. Jadi segala program kebanyakannya kita buat secara Facebook online lah. InsyaAllah selepas ini kita akan, kalau ada rezeki bersama Datuk, kita akan buat secara fizikal dengan mematuhi SOP lah. Dalam betul. Untuk klinik tu insyaAllah nanti apa-apa kita akan berhubung nantilah dengan Ghazali itu perwakilan di Johor. Saya nak mengambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih kerana beri ruang dan peluang untuk saya berkongsi ilmu dalam bidang keusahawanan ini, sebab ini adalah hasrat besar saya. Ketika saya di China tahun 2017, saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya pada masa tu hati saya sebab takut dan pelbagai. Masa 2017, 2016, 2017 tu saya risau sebab Allah bagi saya rezeki melimpah ruah. Rezeki yang saya minta pada Allah untuk dapat duit bayar hutang. Tapi Allah bagi saya lebih daripada apa yang saya dan family saya perlukan. Di dalam rezeki saya itu mesti ada hak orang lain. Hak itulah yang saya nak kongsikan melalui program yang saya buat. Sebab apa, kalau kita tolong orang dengan duit saja, kalau ada 300,000, tolong 10 orang bagi 30,000 habislah. Tapi kalau kita beri ilmu, ilmu itu boleh dipanjang-panjangkan. Saya harap kerjasama yang kita insyaAllah bakal kita lakukan ini dapat beri manfaat kepada rakan-rakan kita khususnya di Johor. Kerana kalau dalam bidang seni, Johor adalah rumah kedua saya. Saya memang banyak show dekat Johor dan masa bujang saya pun saya memang selalu di Majidi, kalau dekat JB dekat Majidi. Lepas tu saya ada keluarga kat di Mo. Bukit Gambir. Lagipun Datuk, lagu-lagu dulu tu lagu apa yang pasal Selamat Pagi YP tu lah, masa ternyanyi. Jadi ini saya share dengan tuan-tuan dan puan sekalian. Lagu dari YB saya cipta di Johor. Masa tu Perdana Menteri kita Tan Sri Mahyudin Yassin adalah Menteri Besar Johor. Saya diberi peranan untuk jelajah seluruh Johor, buat program kita panggil teater wawasan untuk menerangkan kepada masyarakat apa dia 9 cabaran menuju wawasan 2020. Saya dengan kumpulan pimai-pimai tangtu pada masa itu jelajah ke seluruh daerah di Johor. Jadi pada masa itu bila saya melihat peranan bagaimana menteri atau YB berkhidmat kepada masyarakat, saya buat research. Dan daripada research itu saya cipta lagu dari YB. Saya cipta lagu tu semasa saya selalu di Johor dengan research yang saya buat itu. Alhamdulillah dengan izin Allah, lagu dari YB telah menjadi juara lagu irama Malaysia pada tahun 1995.
maknanya lagu tu usia dia dah 25 tahun dah. Lagu tu lahir di Johor. Betul tu, betul tu Datuk ini lah. Sebab sekarang pun sekarang pun kita kalau dengar lagu tu sebenarnya memang penuh dia punya nasihat sebenarnya kan. Penuh dengan isi-isi lah. Okey, sebelum kita nak akhiri Datuk, mungkin Datuk ada kata terakhir lah untuk kita menutup sesi pada malam ni. Mungkin ada kata terakhir daripada Datuk untuk sesi malam ni. Okey, pertama saya nak share tips yang terakhir untuk kita semua adalah kita suka ke tak suka, perjalanan kita ni menuju mati. Suka atau tak suka, yang sihat pun mati, yang sakit pun mati. Kita akan menuju mati. Pada baki usia yang Allah pinjamkan, pada baki kesihatan yang Allah berikan pada kita, saya nak minta kita sama-sama, saya nasihatkan diri saya, kalau kebetulan sesuai untuk semua, kita pakai samalah. Mari kita lakukan kebaikan sebanyak yang mungkin. Sebab di antara 7 golongan yang Allah adili ataupun beri ruang dan peluang di akhirat nanti adalah golongan orang yang banyak memberi manfaat pada orang lain. Ya, golongan orang yang banyak memberi manfaat pada orang lain. Melalui bidang keusahawanan ini, insya-Allah kalau kita berjaya, kita dapat bantu ramai orang. Cuma tips saya yang terakhir, ini pegangan saya. Bagi saya, duit bukan matlamat. Ya, duit bukan matlamat. Tetapi harus diingat, duit boleh menjadi alat untuk kita membuat banyak kebaikan. Okey? Duit bukan matlamat, tetapi duit boleh menjadi alat untuk membolehkan kita buat banyak kebaikan. Saya pernah dinasihat, Andy, kau jangan jadi hamba duit. Ya, saya tak nak jadi hamba duit. Tetapi saya juga tak nak diperhambakan kerana tak ada duit. Jadi hari ini sama-sama kita fikirkan, dengan kata-kata itu saya mohon ampun dan maaf sekiranya terlanjur kata dan bicara dalam sesi kita ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah SWT. Kelemahan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Okay, terima kasih Datuk. Kita jumpa untuk akan datang di program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.